Kimi no Todoroki merupakan sebuah lagu yang pernah dipopularkan pada tahun 2010 oleh sebuah band Jepun yang bernama Flampul. Lagu ini dikeluarkan pada tarikh 29 September 2010 dan juga dijadikan lagu tema untuk sebuah filem live adaptation daripada manga yang juga mempunyai judul yang sama, Kimi no Todoroki. Tapi hari ini aku tidak akan bercakap pasal filem live adaptation ataupun Flampul, walaupun Flampul ni merupakan kugiran favourite aku lah. Hari ini aku akan review anime dia. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo kita mulakan. Assalamualaikum. Hello dan Assalamualaikum semua. Seperti yang aku katakan tadi, cerita yang aku akan review pada hari ini diberi nama Kimi no Todoroki atau tafsiran ke dalam bahasa Inggerisnya ialah From Me to You. Sinopsis mengenai anime ini mengisahkan tentang seorang wanita yang bernama Kuronoma Sawako yang boleh kata merupakan jelmaan lah kepada watak Sadako, sebuah hantu daripada cerita The Ring. Disebabkan itu, semua orang mempunyai tanggapan yang serong terhadap dia. Hidupnya berubah apabila Kazuhaya cuba untuk memasuki ke dalam kehidupan Kuronoma ini. Okey, simple saja sinopsis dia sebab cerita ni memang simple, tak berbelit pun. Yang buat beliknya orang dia tu nanti. Anime ini mempunyai 2 season yang mana pada season pertama ditayangkan pada fall 2009 yang mempunyai 25 episod dan season kedua pada winter 2011 yang mempunyai 12 episod. Kedua-dua anime ini dihasilkan oleh studio IG Production dan anime ini merupakan adaptation daripada manga yang sama iaitu Kimi no Todoroki tulisan Karuho Shina. Lengkap 4. Ada manga, anime, live adaptation yang merupakan filem juga. Dan ada lagu sendiri pula tu. Hai, kalau orang kita ni 4 ni jadi benda lain lah kan. Untuk karakter, kita ada Kuronoma Sawako, seorang gadis yang aku kata tadi menjadi jelmaan lah kepada karakter hantu daripada filem The Ring. Jangan risau. Aku tak akan letak muka dia sebab aku pun takut sebenarnya nak tengok muka dia tu. Mulanya permasalahan ini apabila kawannya tersilap panggil nama dia daripada Sawako kepada Sadako. Jadi daripada situ mulanya dia dipanggil Sadako. Fakta tentang nama dia, Kuronoma Sawako membawa maksud anak yang ceria, yang mana aku rasa 100% tepatlah dengan karakter dia ni. Sawako ni merupakan seorang yang sangat pemalu, jadi dia cakap pun perlahan dan mendayu-dayu sedikit. Jadi tidak peliklah orang anggap dia ni Sadako kan. Dan satu perkara yang aku paling geram dengan dia ni, dia tak pernah atau tak akan benci orang walaupun orang tu dah buat macam-macam dekat dia. Sedang kata dia ni memang innocent teruk lah. Untuk next karakter, kita ada Kazuhaya Shota, seorang lelaki yang sangat friendly dan disukai orang ramai, terutama sekali golongan perempuan lah. Kemudian kita ada Ryo Sanada yang merupakan kawan baik kepada Kazuhaya tadi sebab dia pernah bermain baseball pula dah, yang pernah bermain baseball di middle school dahulu. Tak banyak bercakap dan dia ni sangat aktif lah dalam sukan baseball. Next kita ada Chizuru Yoshida, kawan baik kepada Kuronoma Sawako tadi. Aku boleh kata dia ni agak ganas sikit, macam tomboy-tomboy macam tu, dan dia ni memang bendul lah. Seterusnya kita ada Ayane Yano, kawan baik kepada Chizu dan Kuronoma ni. Dia ni boleh kata suka bersosial sikit lah sebab dia ni ada boyfriend yang tengah belajar di kolej sedangkan dia masih di sekolah menengah, dan ini memang pentingkan kecantikan lah. Akhir sekali, tidak sah lah kalau drama romance kita tak ada orang ketiga kan yang cuba mengacau cinta mereka berdua. Kita ada Ume Kurumizawa, seorang wanita yang cantik dan mempunyai crush terhadap Kazuhaya sejak middle school. Since Kimi no Todoroki ni mempunyai 2 season, aku ingin menyebut sebuah karakter yang mula muncul pada season kedua. Nama dia Miura Kento, sebuah karakter yang duduk di tepi Sawako lah pada tahun kedua mereka di sekolah menengah dan cuba menuang minyak kepada api yang membara. Okey, habislah sudah dengan karakter yang penting untuk anime Kimi no Todoroki ni. Sebelum kita terjun kepada topik lain, aku ingin menyentuh pasal voice actor. Aku ingin memberikan setinggi-tinggi pujian lah kepada Mami Konoto, voice actor kepada Kuronoma Sawako ni. Bagi aku dia ni berjaya lah membawa watak ini dengan jaya sebab suara dia ni yang mendayu cukup sempurna lah untuk menggambarkan karakter ni, dan aku rasa tiada voice actor lain yang sesuai bawa karakter Kuronoma ni melainkan Mamiko ni sendiri. Genre untuk anime ni ialah romance, slice of life and drama. Aku rasa ini mungkin deskripsi yang paling tepat lah untuk sebuah anime sebab aku rasa setiap genre tadi tu memang berlaku dalam anime ni. Cuma aku ingin mengingatkan korang di sini yang mana drama dalam cerita ini bukan calang-calang ya. Kalau kau tak tahan, mungkin anda akan tersakiti.
Untuk plot cerita ni, aku ingin membuat clarification di sini. Aku tak banyak tengok shoujo anime. Jadi mungkin anime seperti ini biasalah di kalangan peminat-peminat anime shoujo di luar sana. Tapi aku rasa anime Kimi no Todoke ni ialah antara yang terbaik di antara shoujo anime yang ada pada ketika ini. Aku rasa dia ni mempunyai intipati yang sama dengan most romance drama yang berada di luar sana. Maksud aku, dia ada wholesome, drama, misunderstanding, cinta pertama, cinta remaja, cinta di bangku sekolah, bukan tempat duduk je ya. Tapi aku harus tekankan bahawa misunderstanding dalam anime ni bukan main-main. Terutama sekali dekat second season, dia punya misunderstanding tu boleh buat patah kerusi babe. Alhamdulillah kursi aku ni tak patah lah, walaupun aku tukar kursi sekarang ni. Tapi aku tukar pun bukan sebab aku patahkan sebab tengok anime ni, tapi sebab dah uzur. Okay, adakah aku suka benda misunderstanding dengan drama semua ni? Yes and no, sebab aku memang suka drama dan percintaan, tapi benda ni tak bagus lah untuk kesihatan kan. Dia punya misunderstanding tu memang sakit hati babe, tapi kau nak juga tahu apa jadi kan. Jadi kau tetap sambung tengok, tapi tengok lagi sakit hati. Dia punya sampai tahap macam tu lah aku boleh kata. Aku nak buat clarification kat sini, yang mana cerita ni mempunyai pace yang sangatlah slow untuk story development. Kalau kau tak tahan, memang aku tak sarankan lah kau tengok cerita ni. Tapi slow dia pun masih bergerak lah. Maksud aku, anime ni walaupun slow tapi masihlah mencapai target dia tu. Kalau anime-anime lain dah menyimpang habis lah. Cerita dia ni slow bukan sebab apa, sebab dia duk cerita every single detail lah, macam siapa duduk kat tepi dia lah hari ni. So every single small detail tu dia akan cakap. Jadi dia punya pace tu memang relax and bagi karakter tu explore sendiri situasi tu. Pujian tertinggi juga aku patut bagi juga untuk cerita ni ialah aku rasa setiap babak yang dibuat tu fresh. Maksudnya dia tak pernah ambil ataupun ciplak daripada any scene yang pernah ada dekat luar sana tu. So penonton basically tak tahulah apa yang akan terjadi next kan. Yang mana bagus juga in term of menarik minat penonton, sebab penonton akan membakar semangat untuk tahu apa kejadi next episode kan. Lagi satu, dia tak boleh push laju sangat anime ni, sebab pace lah, maksud aku pace. Sebab kalau dia push pace dia laju, Kuronuma ni memang akan tenggelam gila, sebab dia ni cakap perlahan. Memang hilang lah dia punya main character di situ kan. Okay, so mesti orang tanya, adakah anime ini bosan? Sebab mostly aku tengok anime yang dia punya pace memang laju. Aku tak boleh kata ya, sebab aku actually enjoy tengok anime ni. Tapi secara jujurnya aku ada menguap lah beberapa kali sebab semasa melihat anime ni, sebab yelah pace dia yang memang agak perlahan. Tapi aku really looking forward lah untuk melihat apa yang terjadi pada next episode kan. And aku really rooting lah the best untuk Kuronoma Sawako ni. Untuk tim anime ni, aku rasa aku tak boleh kupas banyak lah, sebab aku rasa there is nothing special about it. Kali diguna pun hanyalah warna pastel, warna yang terang je tu. Ni lah sebab aku tak nak cakap pasal colour ni, sebab aku pun tak tahu colour dia pakai tu jenis apa. Jadi aku harap korang faham lah, sebab kali yang diguna tu memang nampak tenang, rasa warm dekat jiwa ni. Tapi kalau aku boleh tegur sikit, aku rasa penggunaan watak chibi tu, karakter yang kecil tu untuk Kuronoma Sawako, aku rasa penggunaan dah melebihi 50% kot untuk sepanjang series ni. So ya, kalau boleh kurangkan lah benda tu. Okay, untuk sound pula aku tak ada komen apa, sebab aku rasa is okay enough. Tak ada apa yang hebat, tak ada apa yang teruk, macam okay. Tapi aku tak sangka yang aku ni duk main-main dengan lagu ni, dengan lagu Kimi no Todoke tadi yang aku cakap tadi, yang lagu daripada Flampul tu. Sebab aku rasa lagu ni awal-awal kita dengar macam biasa je, tapi duk ulang jadi kecil pula. So aku sarankan lah korang dengar lagu ni and lagu lain-lain daripada Flampul ni, sebab aku rasa Kogiran ni dah hasilkan terlalu banyak sangat lagu yang sedap, tapi sayang tidak mendapat perhatian lah. Okay, sebelum kita jump kepada perkara yang aku kurang gemar tentang anime ni, kejap, pembetulan perkara yang aku tidak gemar. Aku tukar tadi daripada kurang tu kepada tidak, sebab aku tak suka langsung benda yang dia buat ni, iaitu permulaan kepada second season. Seperti yang kita tahu, anime ni mempunyai 2 season. First season dia mempunyai 25 episod, dan dengan pace yang dia bawa daripada season pertama tu, they should make progress lah for Kuronoma and Kazehaya, and they did actually.
dalam anime tu, sebab mereka dah pergi dating and they are currently making progress, but at the start of the second season, they decided to start it all over again, destroying everything that they have built together just because of one thought, and they choose not to talk to each other because of that reason, making them like a stranger. And basically we are starting at the starting line all over again, and that stupid decision lead to another misunderstanding that make them a totally stranger. Okay, this part bagi aku is unacceptable lah, sebab dorang dah really go far into the character development, and somehow author or director, aku tak tahu sebab aku pun tak baca lagi dia punya manga, make this thing up. We are starting to square one, and I cannot, aku secara jujur memang aku tak boleh lah nak tengok balik daripada awal dan nak layan balik daripada dia punya starting balik tu, sebab the pace dia punya memang terlalu slow lah. Dia macam ni tau. Dia macam ni, aku boleh katakan, aku boleh ceritakan situasi ni dalam ayat lah. Okay, Alhamdulillah kita dah settle first season. Oh no, aku lupa nak masukkan benda ni dekat first season. Oh, tak apa. Kita masukkan dekat season 2. It do feel like that, because Koronoma somehow turn into depression mode. Macam basically dia macam first season tu lah, dia bukan depressed, aku tak tahu term dia tu apa, tapi dia macam dia tidak pandai bergaul balik lah. And Kazuhaya, seorang karakter yang biasanya boleh settle benda ni, tiba-tiba tak nak bercakap dengan Koronoma, sedangkan dia lah yang paling banyak tolong Koronoma masa first season, and dia memang tak pernah lah kata tidak nak tolong kan. This is a cheap drama lah bagi aku, sebab they can solve this misunderstanding if they talk to each other. Kazuhaya pun, kau dah tahu kan Koronoma ni perangai macam mana kan, kau pergilah approach dia, janganlah tak berhubung terus. Aku cakap ni sebab aku rasa Kazuhaya really need to solve this problem, sebab this kind of thing this solve in the first season, but somehow dia macam menghajuk, jadi macam sundere tu pula. And Koronoma pun janganlah macam tu, kesian ke Kazuhaya, kena buat semua benda tu. Tapi selepas second half untuk second season, aku macam episod 7 ke atas, sebab dia 12 episod kan, dia dah back on track lah. Dia buat apa yang dia patut buat. Itu ayat betul lah, which is aku bersyukur gila. Aku jujur merasakan yang part second half tu, maksudnya 7 episod ke atas tu, ialah yang menyelamatkan anime ni, sebab ada confession yang aku rasa apa aku cuma sampai ke tadi lah, dia ada part confession, dan aku rasa confession tu memang nice, memang heartwarming gila, walaupun kena reject awal kan. Benda yang aku boleh kata untuk second season ni, aku senang kata tak suka lah, but I know someone yang mungkin suka, sebab ni drama kan, dan kau datang untuk tengok drama, so kau expect apa. Tapi perkara yang aku rasa tak patut dia buat ialah the approach for the problem untuk starting second season, and now how dan macam mana problem tu bermula ialah salah lah bagi aku, sebab dia orang patut do something else lah, bukan macam mana approach the problem which different method. Okay, cukup dengan perkara yang aku tidak suka dengan anime ni. Sekarang kita beralih kepada perkara yang aku suka pula. Cerita ni memang tiada fan service, which is good, sebab dia nak tunjukkan betapa purenya karakter-karakter tu, betapa suci ni karakter tu. Sebab yelah, kalau nak tampilkan sebuah karakter yang baik, yang memang ayu, tapi dah dicemari dengan scene yang memang tak sedap mata nak mandang kan, memang payah lah. Jadi next thing yang aku suka ialah cerita ni memang dia selam, memang dia kaji, memang dia kita memang snorkel sekali dengan dia orang, apa itu perasaan. Macam contoh, kita ada some kind of feelings toward this person, and kita tak tahu perasaan tu apa. Anime ni berjaya mengenali mengenai part tu, sebab dia memang menyelami dalam perasaan tu, sampailah dia tahu, oh ini marah, ini cinta, ini happy angin. Dan aku rasa that is very lovely lah. Dan perkara yang aku terpaksa mengaku yang aku suka tentang anime ialah dia punya drama lah. Walaupun benci-benci aku pun aku suka lah dia punya drama. The drama feels relatable to us, and aku rasa benda tu mungkin pernah jadilah walaupun sekali dekat hidup kita. Misunderstanding ni
biasa berlaku. Sebab misunderstanding buat kita bergaduh, marah, kadang-kadang cemburu ke apa. Aku tak tahulah, bergantung pada korang lah misunderstanding apa jadi kan. Walaupun benda tu tak bagus, tapi itulah penambah rasa yang menjadikan aku rasa anime Kimi no Todoke ni memang antara yang terbaik lah dalam shoujo manga. Kebanyakan masa aku rasa kejam juga terhadap Kuronoma ni, sebab kebanyakan masalah tak akan timbul kalau dia tak buat perbuatan yang dia buat lah. Tapi kesian kepada dia juga, sebab dia ni baru saja mula bersosial, kiranya cara nak berkawan pun dia tak tahu, and kebanyakan masa dia macam exaggerate. Dia tak tahu nak berkawan macam mana, nak bercakap macam mana, even though macam nak cakap good morning pun dia tak tahu. Jadi kesian jugalah pada dia. Dan kesian lagi juga pada Kuronoma Sawako ni, sebab dia ni tak tahu karakter yang orang lah, senang cerita, yang mempunyai niat yang tak baik dekat dia. Jadi dia ni terpaksa merasakan kena tikam belakang macam tu. Jadi pengalaman pertama sosial dia ni boleh kata terumbang ambing jugalah. Message yang aku dapat daripada cerita ni ialah we need to understand each other's problem. Seperti Kuronoma Sawako ni tadi, dia ni seorang karakter yang secara jujur tak pernah ada kawan lah sebelum berjumpa dengan Kazuya. Dari situ mereka tolong satu sama lain and build confidence for her, sebab dia ni seorang yang memang takut-takut and tak tahulah nak bersosial. Kuronoma ni bagus jugalah, sebab dia ni takutlah nak menegakkan kebenaran kan. Kalau dia betul, contohnya macam dia perbetulkan macam opinion orang kepada gosip something, dia betulkan lah, dia bagi tahu kejujuran, macam betul ke term ni kita tahu. Dan akhir sekali, benda yang aku suka ialah dia ni, Kuronoma ni tak pernah rasa dendam, marah pun, dan dia nak tolong orang tu yang jahat tu, which aku rasa so nice and heartwarming. Aku tahu benda ni mungkin tak logik lah, kalau orang dah pijak muka kau semua, takkanlah kau nak terima kan benda tu. Tapi kalau kita boleh apply dalam dunia ni, mungkin aku harap it's going to be a better place lah untuk kita dengan semua orang kan. So ya, aku really suka dengan benda tu, sebab aku rasa aku pun kena try juga benda tu. Okay, sekarang kita berada di penghujung sesi kita, rating untuk Kimi no Todoke ni. Aku akan bagi 2 rating, sebab yalah kita ada 2 season, dan aku rasa tidak adil lah kalau aku bagi 1 rating saja, sebab beza first season dengan second season tu memang macam langit dengan bumi lah. Aku tak pernah tengok dia punya live adaptation dan manga dia, baca manga dia, so aku tak boleh nak cakap apa-apa pasal benda tu. Tapi untuk first season aku bagi 9/10, sebab aku rasa drama dia tu, penceritaan dia memang terbaik lah. Walaupun drama dia tu memang ada misunderstanding yang boleh macam tu kan, tapi untuk season kedua aku bagi 6/10, sebab aku tak boleh terima lah the first half untuk season 2 tu, atas sebab yang aku bincang tadi lah. Ini semua personal rating semua personal rating, dan aku tak bergantung pada siapa. Apa yang aku boleh cakap tentang anime ni ialah it is a roller coaster of emotion lah, and aku really enjoy lah dia punya ride tu. Walaupun ada perkara yang aku suka, benci, marah sampai nak menangis pada tapi aku enjoy. Aku really enjoy. Aku recommend anime ni sebab aku rasa ini ialah the best representation of love life for mainly high school student. Untuk menambahbaikan, aku rasa for the first part untuk second season tu, masukkan dalam first season atau buang terus benda tu, sebab dia macam mencacatkan momentum. Sebab permulaan kepada season kedua, first episode season kedua ialah sambungan daripada last episode season pertama. Jadi macam pelik dia punya momentum tu. Tapi aku tak boleh kata apa, benda dah jadi, so kita hadap sajalah. Ya, dengan itu aku rasa tamatlah sudah review kita pada hari ini, dan aku harap korang enjoy. Jumpa lagi. Assalamualaikum.